Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini saya akan buat satu resensi buku untuk YouTube Suri Membaca. Dan buku yang saya pilih pada hari ini adalah buku yang baru sahaja saya habiskan bacaannya, iaitu buku The Magic Library ataupun Perpustakaan Ajaib Bibi Bokin. Okay, so boleh kita tengok apa yang menarik ataupun apa yang boleh saya kongsikan daripada buku ni. Okay, seperti yang kita tengok, buku ini sebenarnya ditulis oleh Justin Gardner dan juga Klaus Hagerup. Ini pun saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Tapi kalau siapa yang biasa dalam buku-buku yang berkenaan falsafah ataupun buku kanak-kanak, saya rasa biasa ya mendengar nama Justin Gardner ni. Beliau adalah penulis daripada Norwegian, yang mana banyak menulis buku-buku ada yang berkait dengan falsafah, ada yang berkait dengan misteri, cerita dalam cerita. Itu memang genre Justin ni lah, dan dia suka menulis daripada perspektif ataupun kacamata kanak-kanak. Dan ni ada saya memang ada buku dia yang agak popular, adalah Sophie World, yang menerangkan tentang sejarah falsafah sendiri, tapi diterangkan dengan bahasa dan cara yang mudah, terutamanya untuk anak-anak, untuk kanak-kanak sekali. Dan ini pun antara salah satu buku beliau. Ini diterjemahkan oleh ITBM dan bertajuk Gadis Oren ataupun Apple Sin Piken dalam bahasa Norway-nya. Ini pun saya belum baca, tapi hari tu memang saya ada beli. Okay, kalau tengok yang saya punya versi The Magic Library ni adalah versi daripada penerbit Mizan daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia. Dan saya kira di Malaysia belum ada versi yang bahasa Melayu yang diterjemahkan. Jadi saya beli saya beli daripada Raudhah Al-Mikyas Bangi. Dah lama saya beli buku ni, seingat saya. Dan kenapa saya membaca buku ini? Pertamanya sebenarnya saya suka membaca buku berkenaan dengan buku ataupun yang berkaitan dengan buku, perpustakaan dan sebagainya sekiranya saya ada mengalami reader's block. Ataupun kita kata kebanyakan pembaca tegar ni ada sampai satu masa tu dia jadi macam tersekat, ataupun dia jadi macam tak boleh nak habiskan bahan bacaan. Dia macam dia yang selalunya biasa membaca, tetapi tiba-tiba tidak boleh membaca, tak dapat nak membaca. Dia jadi itu yang dipanggil macam satu sindrom atau penyakit reader's block. Dan selalunya kalau cara saya nak mengubati bila kadang-kadang saya jadi gagal untuk menghabiskan beberapa bacaan pada masa tu, jadi malas nak membaca tu, saya akan baca buku-buku yang bergenre begini. Sebab selalunya buku bergenre begini akan menaikkan balik semangat untuk membaca. Sebab buku ini berkenaan dengan buku dan juga perpustakaan. Itu sebab yang pertama kenapa saya baca buku ni. Dan sebab yang kedua adalah kerana pada ketika ini juga saya tengah membaca satu lagi buku yang bergenre agak berat, iaitu buku berkenaan dengan biografi Ibnu Arabi. Jadi saya selang-seli dengan buku ini. Sebab itu perkara yang biasalah yang saya buat. Bila saya membaca satu buku yang berat, saya akan selang-selikan dengan buku yang bergenre agak ringan seperti ini. Di mana kalau buku yang berat tu saya memerlukan fokus, mana saya kena duduk, saya kena pegang highlight, saya kena pegang untuk saya tanda. Tapi buku yang begini saya boleh bawa dan boleh baca di mana-mana sahaja pada waktu lapang. Sebab dia tidak memerlukan kita berfikir ataupun berfikir dengan lanjut lah. Maksudnya dia memang boleh bergenre ringan lah, terutamanya sebab dia pun mensasarkan buku ini untuk dibaca oleh anak-anak. Malah watak utama buku ini pun adalah watak kanak-kanak. Dan yang ketiganya memang saya beli untuk Fatihah Wajihah lah, untuk anak saya. Jadi apa cerita yang ada dalam The Magic Library ataupun Perpustakaan Ajaib Bibi Bokin ini? Okay. Secara ringkasnya,
Buku ini terbahagi pada 2 bahagian, iaitu berkenaan dengan buku surat di bahagian yang pertama, dan bahagian yang kedua adalah yang bercerita tentang perpustakaan sendiri. Jadi buku ni mengisahkan tentang 2 orang kanak-kanak yang merupakan saudara sepupu juga, yang bernama Berit dan juga Niels, yang tinggal di 2 kota yang berbeza, di Oslo dan Frederiland dalam buku ni. Jadi mereka berdua ni membuat satu buku surat, iaitu mereka membeli satu buku, dan kemudian dalam buku tu mereka menulis tentang satu misteri yang mereka cuba nak rungkaikan berkenaan dengan seorang perempuan tua yang agak unik, yang di dalam bagnya sentiasa ada buku. Begitulah lebih kurang, dan mereka saling berutus surat. Lepas Niels tulis, dia akan postkan buku tu kepada Berit, dan kemudian Berit pun akan balas balik surat itu, dan kemudian postkan kembali kepada Niels. Jadi begitulah di bab pertama buku ini menceritakan tentang buku surat. Dan dalam kandungan buku surat itu mereka bercerita tentang misteri perempuan tua itu yang bernama Bibi Boken. Dan daripada situlah mereka explore daripada satu adegan ke satu adegan yang lain, sehinggalah tiba di bahagian yang kedua yang menceritakan tentang perpustakaan. Dan dalam buku ini juga menarik ya, sebab dia saya tengok selain format dia sangat menarik, format buku surat itu, dan juga bila bercerita tentang perpustakaan itu juga sangat menarik, bila satu persatu misteri tentang wanita yang merupakan seorang bibliografer tu, iaitu orang yang terlibat dalam aktiviti pembukuan dan juga kepustakawanan ni, Bibi Boken tu sendiri, watak dia. Jadi dia menceritakan kepada kita tentang kecintaan mereka kepada buku, kan, kesukaan mereka kepada membaca, dan juga macam mana Bibi Boken tu membina satu perpustakaan yang mengandungi hampir kesemua buku-buku yang pernah diterbitkan dalam dunia ni. Walaupun tidak membaca, kita boleh gambarkan suasana perpustakaan tu. Dalam masa yang sama, rupanya ada juga satu section dalam perpustakaan itu yang dikhususkan kepada section yang dinamakan sebagai buku yang akan ditulis. Ini yang misterinya ni. Selalu kita pergi perpustakaan akan ada buku yang telah siap sedia dicetak dan sebagainya. Tapi di perpustakaan Bibi Boken ini ada satu section yang khusus untuk buku yang bakal terbit. Itu yang menariknya bila kita baca buku ni. Dan dia ada plot twist dia lah. Saya tak nak lah untuk mungkin spoiler kat sini, tapi dia ada plot twist dia sendiri, dan itu memang kepakaran Jostein Gaarder ni, saya rasa sebab dia terkenal sebagai orang yang selalu membuat cerita dalam cerita, kan. Di plot twist dia tu ada dekat dalam buku ni. Okay, so itu antara plot cerita dan juga kelebihan bila membaca buku inilah. Dan sambung, mungkin yang saya sedikit kelemahan buku ini adalah disebabkan oleh bahasa itu sendiri, disebabkan ini bukanlah buku terjemahan bahasa Melayu tinggi yang untuk Malaysia. Jadi dia menggunakan bahasa Melayu Indonesia yang ada beberapa perkataan dan juga susunan frasa ayat dia tu agak mengelirukan lah untuk pembaca yang mungkin tidak biasa dengan bahasa Melayu daripada Indonesia. Dan itu jugalah yang saya alami, walaupun saya mungkin dah biasa baca buku Indonesia, tapi masih ada menyebabkan kadang-kadang kita macam lost sikit apa yang dia tengah nak cerita atau bercakap.
Saya rasa mungkin akan lebih feeling ataupun lebih kita mudah untuk faham dan hayati bila membaca daripada original bahasa Inggeris yang juga ada. Ataupun kalau dah pandai bahasa Norway, boleh baca Norwegian punya versi lah. Okay, dan apa yang saya dapat belajar daripada baca buku ini adalah yang pertamanya memang dia macam booster balik, meningkatkan balik rasa kepentingan kepada bahan bacaan, kepentingan untuk menghargai setiap buku yang ada di dunia ini. Macam mana dia mengajar kita bahawa ada nilainya setiap buku yang diterbitkan, dan ialah buku-buku antik lagi lah, yang buku yang pertama kali diterbitkan contohnya kan, buku-buku yang bersifat unik ya, dan macam mana dengan hanya 26 huruf abjad yang kita belajar itu akhirnya mampu untuk membentuk perkataan-perkataan dan mampu untuk membentuk buku yang akhirnya boleh dibaca oleh kita semua. Dan yang keduanya yang saya belajar adalah idea buku surat ni sangat menarik. Saya kira, saya pun rasa macam yelah, kalau dulu kita ada sahabat pena kan, yang kita selalu berutus surat dengan sahabat kita yang jauh, kita tulis surat dan saling duduk post kan. Mungkin juga kita boleh buat idea buku surat ini dengan anak kita kan, dengan suami kita sendiri kan, meluahkan rasa ataupun membuat perbincangan secara bertulis, dan benda tu akan menjadi memori kekal. Malah dalam buku ini juga, buku surat itulah akhirnya diterbitkan untuk menjadi sebuah buku. Jadi tak mustahil kalau kita buat buku surat dengan anak kita ataupun dengan suami kita berkenaan dengan sesuatu tema ataupun topik, akhirnya buku itu kita boleh terbitkan untuk bacaan umum kepada semua. So ini idea yang sangat menarik. Dan yang kedua juga idea tentang membina perpustakaan lah. Dalam masa yang sama saya pun tengah duduk melihat sistem yang terbaik untuk kita, untuk kami sendiri menambah baik cara mengurus perpustakaan di rumah. Maka buku ini antara yang memberi idea-idea. Dia ada sistem yang digunakan dan juga bagaimana mereka menghargai setiap buku itulah. Okay, jadi itu sahaja saya kira daripada saya tentang buku The Magic Library, perpustakaan ajaib Bibi Bokin. Saya sarankan untuk siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia buku, untuk meningkatkan semangat untuk terus membaca, buku ini boleh dipertimbangkan untuk dibaca sebagai satu bacaan ringan, bacaan sampingan, dan juga sangat sesuai untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak yang meningkat remaja ataupun yang dah boleh membaca 9 tahun, 10 tahun tu. Cuma itulah kalau boleh, kalau anak-anak mungkin kena dipandu lah, disebabkan oleh versi yang saya ada ni versi terjemahan daripada bahasa Indonesia. Boleh juga mungkin cari yang versi yang bahasa Inggeris untuk anak-anak kita. Ataupun Malaysia pun, ini satu lagi idea menarik lah. Kita boleh, mungkin perlu menterjemahkan buku ini ke dalam bahasa Melayu tinggi Malaysia, yang versi Malaysia punya lah kita kata, untuk bacaan semua kita nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada yang boleh buat kan. Saya pun macam terpanggil nak buat, terpanggil je lah kan, belum niat je lah, belum tentu lagi lah tu. Wallahualam. Jadi setakat ini sahaja saya rasa perkongsian saya berkenaan dengan buku ini yang baru saya habis baca. Semoga bermanfaat dan boleh mengambil iktibar dan pengajaran daripada perkongsian saya yang sederhana ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.